Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمدلله kita rafa'kan kesyukuran. Pagi ini sambung kitab Khulutam, masalah berkaitan dengan hukum hakam, makmum dan imam. Kita berhenti pada masalah yang ke-21. Berhenti pada masalah yang ke-21. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, masalah yang ke-21, hukum makmum masbuk bangun sebelum imam beri salam. Imam tak bagi salam lagi, dia dah bangun. Makmum ni masbuk dengan maksud dia utang rakaat. Makmum ni dia mesti kena tambah rakaat, 1 ataupun 2 rakaat lagi, kemudian imam salam. Tapi sebelum imam salam, bukan kena imam salam, sebelum imam salam dia bangun dah. Dia dah bergerak untuk bangun. Apa hukumnya? Apabila makmum yang masbuk bangun kepada qiyam kerana menyempurnakan barang yang tertinggal, atau bahasa lain rakaat yang tak cukup daripada perbuatan sembahyang. Tak cukup ni, nak tambah rakaat. Sebelum imam memberi salam. Kat sini dobek dia salam yang pertama, bukan salam kedua, tanpa niat mufaraqah. Kalau niat mufaraqah tu dia dah sembahyang seorang, bila-bila nak salam, salam lah kan. Niscaya batal sembahyangnya makmum. Sembahyang makmum tadi batal. Jadi bilakah waktu yang paling tepat untuk bangun? Waktu yang paling tepat untuk bangun tambah rakaat. Kalau sebelum imam salam dia dah tambah rakaat bangun, maka batal. Itu satu. Itu realnya batal. Jika dia bangun pada salam yang kedua, maksudnya imam dah salam yang pertama, sebelum imam salam yang kedua, yang tu tak batal. Jadi maknanya apabila makmum masbuk bangun kepada qiyam kerana menyempurnakan barang rakaat yang tertinggal daripada perbuatan sembahyang baki dia, sebelum imam memberi salam, maksudnya salam yang pertama. Kalau salam yang kedua, tak batal. Jadi imam assalamualaikum warahmatullahi, salam yang pertama dia dah tambah, tak batal. Tapi bilakah waktu yang paling tepat untuk bangun tambah rakaat? Selepas salam yang kedua, bukan salam yang pertama. Cuma kalau dia selepas salam yang pertama tambah, tak batal. Tak batal. Setengah ulama kata makruh, setengah kata tak makruh pun. Setelah bangun, setelah salam yang pertama. Kalau lepas salam yang kedua, itu yang paling tepat sekali.
Kalau sebelum salam yang pertama batal. Okey. Cuma sedikit robek dia, kalau makmum bangun, makmum tak bangun lagi selepas salam yang pertama, makmum tak bangun lagi. Berapa lama makmum tadi kena tunggu untuk salam yang kedua? Dia ada perbahasan kat situ. Adakah sunat tadi kata selepas salam yang kedua, imam salam kedua baru makmum bangun, adakah sunat tu sunat mutlak dengan maksud tak berkira lah berapa lama pun imam nak salam yang kedua, tunggu-tunggu lah? Adakah itu? Tidak. Dia ada masa untuk tunggu salam yang kedua. Masa dia mengikut uruf ataupun kebiasaan. Kebiasaannya lepas salam yang pertama, baca doa-doa sikit, siapa yang nak baca doa, imam, kemudian dia akan salam yang kedua. Kita boleh kata 5 saat kot, itu pun dah lama dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, lama dah tu, 5. Masuk saat yang ke-6, saat ni saya yang reka. Dia bukan saat, dia kira uruf, kebiasaan. Masuk saat yang ke-6, makmum tadi bangun terus, walaupun imam tak bagi salam yang kedua dah. Sebab bagi mengelakkan makmum tadi batal. Kalau makmum tunggu lagi batal. Tapi secara umumnya setelah imam salam yang kedua baru sunat naik. Walaupun begitu, lepas makmum salam yang lepas imam salam yang pertama, makmum nak tunggu salam kedua tu ada dia punya masa. Keadaan normalnya berapa untuk salam kedua? Kalau lebih 5 saat pun kita tak dobek tadi, maka bangunlah makmum, tak payah tunggu salam yang kedua. Kenapa saya kata gini? Kerana ada keadaan imam tak boleh haram salam yang kedua setelah salam yang pertama, iaitu apabila setelah imam salam yang pertama, imam batal sembahyang, kentut, haram imam salam yang kedua. Salam, dia tak boleh salam yang kedua. Walaupun lepas salam yang pertama tu rukun, dah sembahyang dah settle dah kan, salam yang pertama je, tapi tetap tak boleh haram salam yang kedua. Kalau buatnya imam batal wuduk ketika lepas salam yang pertama, makmum tunggu bila ni? 6 saat, 7 saat, 8 saat, batal sembahyang makmum. Sebab imam tak dibenarkan untuk salam yang kedua. Jadi kerana tu ada, walaupun begitu, walaupun setelah salam yang kedua baru sunat bangun, tapi ada masa yang tertentu. Bukan tunggu mutlak, tunggu je 10 saat, 11 saat. Bila imam nak salam yang kedua ni, duk tunggu juga untuk dia tambah rakaat, batal makmum tadi. Okey. Demikianlah bandingannya. Batallah sembahyang sunat mutlak seseorang yang bangun kepada qiyam, solat sunat mutlak, bangun kepada qiyam kerana menambah rakaatnya tanpa berniat hendak menambah. Kenapa dia kata solat sunat mutlak? Selain daripada solat sunat mutlak, dia kena niat berapa rakaat tu dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar tu nak sembahyang apa ni? Isyak 4 rakaat, niat dalam tu. Dan dia tak boleh buat lebih daripada yang dia niatkan. Kalau isyak 4-4 lah, subuh 2-2. Macam tu juga solat sunat yang lain, witir ke, duha ke, kalau dia niat 2-2, dia tak boleh buat 3. Okay. Tapi solat sunat mutlak ni niat dia usalli, tu je, saja aku sembahyang, Allahu Akbar. Dia boleh niat dalam takbiratul 2, dan dia boleh nak tak ada niat berapa rakaat. Tapi ketika sebelum dia nak tambah rakaat, dia kena niat, aku nak tambah 1 rakaat lagi, aku tambah 1 rakaat lagi, tambah berapa banyak, 20, 30 pun silakan, sebab mutlak. Tiba-tiba dia tambah rakaat, dia tak niat pun nak tambah, maka waktu tu batal solat sunat mutlak tadi. Kita tak buat lain tu. Solat sunat yang tak mutlak ni pun tak berapa nak buat dah. Qabliyah, ba'diyah, witir, duha pun tak berapa nak buat. Ini yang mutlak. Solat sunat mutlak ni dia lakukan bila dah tak ada solat sunat dah yang boleh dia buat, kerana semua dia dah buat. Duha dia dah buat, qabliyah, ba'diyah dah maksimum, witir dah 11 rakaat maksimum, duha 8 rakaat maksimum, apa lagi? Solat sunat awabin maksimum, semua dah maksimum sampai ke tak ada dah. Habis nak sembahyang apa lagi ni? Sembahyang sunat mutlak. Apa tu? Sembahyang aja. Saya sembahyang aja. Jadi sebelum dia tambah rakaat, dia kena niat nak tambah rakaat. Lepas tu rasa nak lagi tak? Nak lagi. Sebelum dia bangun rakaat yang seterusnya, niat lagi 1. Ada lagi, rasa lagi. Sebelum rakaat seterusnya, niat 1. Last sekali baru tahiyat.
Jadi dia tak niat pun nak tambah satu lagi. Dia main naik aja batas sembahyang. Tu dia kata. Demikianlah bandingannya batas sembahyang sunat mutlak, solat sunat mutlak, seseorang yang bangun kepada qiyam untuk rakaat seterusnya kerana menambah rakaat tanpa berniat hendak menambah. Kita fikir balik, kenapa pula niat nak tambah? Mesti ada niat awal-awal. Niat awal-awal tu sembahyang fardu dan sembahyang sunat yang lain. Solat sunat mutlak tak lah. Kita tak buat ni, cerita je. Masalah 22 habis. Imam tadi as je, makmum tadi boleh bangun dah. Ini salam yang pertama Salam yang pertama. Imam as je, adakah makmum boleh bangun? Tidak. Maksud salam yang pertama tu sampai imam punya mim. Dia assalamualaikum warahmatullahi biasa kan. Imam assalamualaikum, makmum boleh bangun dah. Dari segi kebolehan assalamualaikum, dia pun warahmatullah. Imam warahmatullah dia dah naik dah. Dengan syarat sebelum dia gerak untuk naik tambah rakaat, imam dah bunyi mim dah. Assalamualaikum, cukup lah. Warahmatullah tu sunat. Assalamualaikum, alif lam sim lam alif mim, assalamu ain lam yakaf mim. Itu je yang rukun. Jadi dia pun boleh tambah dah. Dengan masuk boleh, tak batal dah sembahyang dia. Dipersilakan untuk tambah. Setelah imam mim assalamualaikum, mim tu yang pertama. Yang kedua, sunat afdalnya warahmatullah yang kedua lah. Itu yang sunat. Habis semua, habis. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru gerak. Itu yang sunat. Okey, habis. 22. Wajib makmum mengikut imam pada segala perbuatan sembahyangnya, imam. Ketahuilah bahawa keadaan makmum serta imam. Bila makmum dengan imam ni sembahyang, nak cerita makmum dengan imam sembahyang, berputar ia di antara muwafaqah dan musabaqah dan musawaqah. Ini kalau tak mengaji kitab imam makmum takkan jumpa istilah. Yang jumpa istilah musabaqah Quran. Itu jumpa. Muwafaqah, musabaqah, musawaqah. Bila makmum dengan imam, bila ada makmum ada imam, maknanya sembahyang tu jemaah. Bila sembahyang tu berjemaah, tak lari daripada 3 keadaan. Pertama, muwafaqah. Itu jadi bahasa Melayu lah tu. Bahasa Melayu muwafakat. Muwafaqah lah tu. Muwafaqah, musabaqah, musawaqah. 3. Erti musabaqah iaitu mendahului makmum di atas perbuatan imamnya. Makmum pergi dulu, imam tak pergi lagi. Maknanya lawan tokeh. Itu mungkin terjadi dalam sembahyang jemaah. Dia bukan kata boleh buat. Dia nak bagi tahu dalam solat ada imam ada makmum, tak lari daripada 3 keadaan ni. Yang pertama dia kata makmum pergi dulu, makmum rukuk dulu, imam tak rukuk lagi. Boleh jadi gitu. Boleh jadi. Boleh jadi. Dia bukan kata batal ke tak batal, dia cuma kata boleh terjadi begitu. Dia ada hukum kat bawah dia. Tu musabaqah. Tapi kenapa kita panggil musabaqah Al-Quran? Mendahului bacaan berbanding qari lain kot. Dia ke depan kot. Musabaqah Al-Quran. Macam sebab sabaq ni benda yang ialah mendahului, benda yang lepas. Tak nak tahu kenapa panggil musabaqah Al-Quran tu je. Musabaqah Al-Quran. Maksud musabaqah dia ke depan. Depan, cepat. Itulah kot. Ya, barangkali lah. Kalau mana tilawah Al-Quran peringkat keberasaan, kita tahu lah tilawah tu baca kan. Ini musabaqah. Erti musabaqah ialah mendahului makmum atas perbuatan imamnya. Maksudnya makmum pergi dulu, imam tak pergi lagi. Lawan tokeh. Itu satu keadaan. Dan erti musawaqah pula. Tadi musabaqah, ini musawaqah. Ialah menyertai, serentak. Perbuatan atau perkataan makmum dengan perbuatan dan perkataan imam. Boleh jadi juga. Bila ada imam ada makmum, boleh jadi imam dengan makmum ni serentak. Kan? Boleh jadi macam tu. Manakala erti muwafaqah pula, muwafaqah tu muwafakat, ialah mendahului gerak perbuatan imam
atas gerak perbuatan makmum. Maknanya imam dulu baru makmum. Ini yang biasa kita buat. Ini yang betul ni. Imam pergi dulu baru makmum. Dan muntaakhir, lambat, gerak perbuatan makmum atas gerak perbuatan imam. Samalah. Maksud muafakat adalah imam pergi dulu baru makmum pergi, ataupun makmum ni lambat daripada imam. Samalah dua benda tu. Makmum lambat daripada imam, maknanya imam pergi dulu lah baru makmum. Okey. Ketiga-tiga ni akan dihuraikan dalam masalah 23 nanti. Jadi kita baca dulu. Dan hendaklah makmum mengikuti imam. Makmum mesti ikut imam dengan sekira-kira mendapati ia makmum akan imam pada rukun itu. Jadi maksud makmum ni, dia mesti ikut imam sekira-kira dia dapat dengan imam. Itu maksud makmum. Makmum adalah imam pergi, imam pergi, dah selesai dah ke rukun itu, makmum baru mula pergi. Dan ketika makmum pergi tu, makmum kalau ikut keadaan biasanya dapat ke rukun itu. Imam sujud, Allahu Akbar, imam dah sujud, dah jadi sujud, makmum baru pergi. Yang mana makmum baru pergi tu sempat dapat sujud tu. Kenapa cakap sampai macam ni? Itulah maksud makmum. Kerana dia ada hukum yang lain. Nanti kita akan bahas sebab tu. Kenapa nak detailkan macam tu? Imam pergi dulu sampai sujud. Kalau buat sujud, dah sampai sujud, makmum pergi. Yang mana makmum pergi itu sempat sujud dengan imam. Maknanya masalah imam bangun awal lah. Imam cepat. Ada keadaan makmum tu dia tak sempat dapat, kalau buat sujud dengan imam dah sujud, baru dia gerak. Dia belum sempat sampai sujud makmum tadi, imam dah bangun. Ini salah imam lah. Bukan salah yang batalkan. Maksudnya masalah. Salah tu ni masalah imam. Masalah imam. Kalau kebiasaannya bila imam dah sampai baru makmum pergi, mesti sempat. Kejap dengan lama mesti makmum tadi sempat dapat sekali. Ada keadaan tak sempat. Okey. Jadi kita terus kita. Jadi hukumnya makruh. Hukumnya makruh bila imam pergi, imam tak sampai lagi, makmum dah gerak. Hukumnya makruh. Kecuali macam ni kita. Sebab apa? Hendaklah makmum mengikuti imam dengan sekira-kira. Yang dengan sekira-kira tu kita nak faham. Agak-agak mendapati ia makmum dapat akan imam, dapat kejar imam pada rukun itu. Itu maksudnya. Jadi kalau kata imam pergi, imam sampai, makmum baru pergi, itulah cara yang betul. Kalau tak macam tu, imam tak sampai lagi, makmum dah gerak, makmum tadi hukumnya makruh. Tapi dia tak umum, dia tak mutlak gitu. Dia ada keadaan sekira-kira mendapat makmum akan imam pada rukun tu. Agak-agak makmum dapat tak? Kalau imam sujud dah sampai, makmum baru gerak, dapat tak? Kalau dapat macam ni, imam pergi dulu, kemudian imam sujud. Okey, dia tahu, dia kenal imam tu, dia tahu imam tu. Kalau lepas imam sujud sampai je dari imam dekat lantai, dia baru pergi, dia memang sempat. Okey, dia memang sempat, dia tahu imam macam tu. Jadi imam baru pergi, nak sampai, sebelum sampai sujud dia dah gerak. Itu makruh. Sah kan terang bab tu. Okey. Macam mana yang tak makruh? Macam ni. Dia tahu, dia memang kenal dah imam ni, kalau imam sampai dari dekat lantai, dekat bumi, baru dia pergi, imam jenis cepat. Dia belum sampai lagi, baru nak letak kepala, imam dah duduk di antara dua sujud. Maka dia tak dapat sujud dengan imam. Kenapa dia tak dapat sujud? Kerana lepas imam pergi, baru dia pergi. Maknanya salah imam lah. Bukan masalah imam lah. Maka waktu ni dia pergi, imam tak sampai lagi, dia dah pergi dah, follow kat belakang. Kenapa dia buat gini? Sedangkan kan makruh. Dia buat ini sebab imam ni dia kenal dah. Kalau dia tunggu imam sampai dulu, baru dia pergi, memang tak sempat sujud. Tapi tak sempat sujud dengan imam pun tak ada masalah, bukan batal. Ini cerita afdal tadi kan makruh. Hukumnya makruh bagi makmum yang imam tak sampai lagi, dia dah pergi, kan makruh. Bab apa?
tahu apa ni makmum dah imam yang makruh. Imam tu makruh, itu satu hal. Imam makruh tu memang satu hal. Kita tak nak cerita imam dulu, nak cerita makmum dulu. Jadi makmum memanglah imam tu makruh. Imam tu dah buat, sepatutnya imam pergi tu dia kena pastikan makmum tu sempat. Itu masalah imam. Itu kita nak cerita imam, nak cerita makmum dulu. Makmum ni pula, itu ketika panggil masalah imam. Bila imam buat salah, bukan buat salah lah, masalah tu macam tu. Makmum tadi dia ada peraturan dia. Kita nak cerita peraturan makmum dulu. Peraturan imam, peraturan makmum ni. Jadi bila tahu macam tu, makmum tadi dia boleh pergi, boleh kalau dia nak pergi, dia boleh pergi walaupun imam tak sampai lagi, tak makruh. Sebab dia tahu dah imam tu masalah. Hukum imam pula, imam tu makruh lagi tu. Hukum imam, tapi tak nak cerita pasal imam dulu. Macam imam baca Fatihah sama je sebenarnya bab ni. Dia tahu dah imam ni baca Fatihah, lepas tu amin, barulah makmum nak baca Fatihah. Memang tak sempat. Jenis baca dah lah pendek, inna atainaka qul huwallah, dah tu laju pula tu. Kalau amin baru baca Fatihah, memang tak sempat. Dia dah kenal lah imam ni. Jadi dia baca awal-awal lagi. Imam baca Fatihah, dia dah baca dah sekali dengan imam. Hukum asal makruh, tunggu amin baru baca Fatihah. Tapi kenapa makmum ni baca siap-siap? Imam baru malika midin, dia dah bismillah dah makmum tadi. Sebab dia kenal imam ni. Kalau aku tunggu amin, memang aku tetap imam rukuk dia baru siratal ladzi, baru makmum tadi. Dia tahu imam cepat dan baca pendek, maka waktu tu pecawal lah makmum. Sedangkan selepas amin dengan imam malah baru baca Fatihah, tak. Sebab dah kenal imam. Masalah imam baca pendek makruh tu, itu masalah imam. Ni cerita makmum dulu. Itu masalah imam. Jadi sama je. Jadi macam ni. Jadi maknanya makmum tadi tak makruh dah, sebab dia kenal dah imam tu, dia tak sempat. Jadi kalau dia tetap juga tunggu imam pergi baru dia pergi, boleh kata dalam satu semayang tu semua dia tak dapat dengan imam. Imam rukuk, dia pun imam sampai je rukuk, dia baru nak rukuk. Allah, sami Allah dah tahu dah. Jadi bila imam Allah, dia dah pergi makmum. Relax dulu, tunggulah imam rukuk. Tak ada. Kalau aku tunggu imam rukuk, baru aku nak pergi, baru aku nak sampai rukuk, imam dah bangun. Itu masalah imam lah. Imam tu kena ngaji lain lah. Tu bab dia, tu dia punya pasal. Ini makmum. Lepas tu imam pula sami Allah baru macam ni, dia pun terus follow makmum tadi. Tunggulah imam dah hamidah. Tak boleh kalau aku tunggu dah bila aku sampai sini imam dah nak sujud. Jadi tak sempat, tak dalam semayang dia memang tak sempat aja dengan imam, duk main kejar-kejar gitu. Maka dalam keadaan ni tak makruh makmum macam kejar imam. Imam tak habis pergi lagi, makmum dah pergi. Hukum asal makruh. Kalau dia tahu memang sempat, imam tunggu, dia buat juga, baru makruh. Okay. Macam tu juga tak makruh makmum yang dia pula masalah makmum pula, masalah sakit lutut, masalah lambat gerakan, slow, ni masalah makmum pula. Yang mana imam Allah sujud, dia ni memang dia ada masalah, dia sakit kaki, sakit apa semua. Jadi kalau dia tunggu imam pergi baru dia pergi, memang dalam semayang tu memang tak sempat. Dia sampai je imam bangun, duduk dan terus sujud. Dia pun slow-slow bangun duduk atas sujud, baru nak duduk je imam sujud balik. Kalau macam tu duk main kejar-kejar aje. Tapi ni masalah tu bukan masalah berdosa lah. Sebab nak macam mana sakit kan makmum tadi. Maka dalam keadaan macam ni tak makruh juga dia kejar macam tadi. Kejar lah istilahnya. Sebab dia nak dapatkan juga duduk tamakninah dengan imam. Walaupun kalau tak duduk pun sah semayang. Biasalah tu, sah, tak ada masalah. Sentiasa tak dapat dengan imam je, main kejar-kejar je, sah. Ataupun imam rukuk, dia tak, baru nak rukuk imam i'tidal, dia pun rukuk. Imam nak sujud, dia bawa i'tidal, imam sujud, baru dia nak pergi, imam duduk atas sujud sampai habis semayang pun tak ada masalah, sah. Ini yang terbaik. Ataupun dia boleh buat tak makruh, dia kejar untuk dapatkan tamakninah kerana masalah makmum tadi, masalah kesihatan. Yang tadi masalah imam, imam tak fikir kat makmum, baru apa-apa dah bangkit, yang tu pun boleh juga. Okey, makmum makruh. Yang itu jawapannya sekejap lagi, 23. Alang-alang ada jawapan 23. Okey, yang saya sebut tadi adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi
lagi kejar imam lagi sunat. Dia. Maksudnya dia memang dia tak kira bab tadi. Dia kira imam gerak dia gerak. Tapi dengan satu syarat mazhab Hanafi, jangan makmum cepat daripada imam je. Makmum lambat daripada imam, tapi bukan tunggu imam pergi dulu ke rukun tu. Tak. Memang dekat-dekat. Dia kejar, dia pandai. Dia memang cekap bab tu. Saya pernah tengok orang Pakistan. Memang cekap. Memang dia tak boleh. Imam lambat sikitnya, sakit pinggang nak bangun sikit je, dia break. Dia pandai. Masih dia. Tapi dia memang wush. Okey, imam. Pandai. Pandai dia. Lagi dekat dengan imam, selagi tak potong imam, lagi sunat. Pada mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak. Makruh kalau macam tu. Imam kena sampai dulu baru makmum pergi. Kalau buat juga hukumnya makruh. Makruh ada dua maksud. Dia akan masuk nanti. Dan inilah makna perkataan dalam Kitabul Minhaj, wajib makmum mengikuti imam pada segala perbuatan sembahyang. Tu maksud dia. Makmum wajib ikut imam. Masuk wajib ikut tu macam tadilah. Okey. Sekejap, macam ada tertinggal. Tak ada. Dengan bahawa muntakhir, melambatkan. Lambat, gerakan makmum tu lambat bergerak dengan gerakan imam. Tunggu imam pergi dulu baru makmum pergi. Seperti mana siapa yang buat ni? Perbuatan sahabat-sahabat Nabi sembahyang di belakang Rasulullah ialah mereka tidak turun membongkok belakang, tak turun sujud lah. Mereka kerana sujud sehingga mereka melihat Rasulullah SAW masuk sujud. Perkataan masuk sujud, bahasa sekarang dahi dah kena lantai lah, tu baru masuk sujud. Selagi Nabi turun ni, Allah, tu tak sujud. Tu nama on the way, perjalanan. Allah, belum lagi. Apa nama sujud? Bila dahi kena lantai. Itu masuk sujud atau sampai kepada sujud. Sahabat dia tak akan gerak selagi Nabi tak sampai. Dia akan jadi masalah kalau imam tu tiba sakit apa kan. Kalau katalah dia ikut dekat-dekat, jadi imam tu Allah baru sampai lutut kena je lantai, tiba-tiba dia lambat sikit. Kalau makmum dekat, makmum tu break kan, dia jadi macam canggung pula. Makmum pun jalan laju daripada atas, Allah break. sebab imam tiba-tiba slow dekat situ. Sebab tu biar imam pergi dulu. Macam tu sahabat buat. Dan demikianlah pada rukuk-rukuk yang lain yang tidak rukuk. Sebab yang masalah besar, bukan masalah yang biasa berlaku dua je. Nak turun sujud dengan daripada sujud tu, daripada bawah nak naik atas. Sebab tu panjang sikit. Yang lain tak ada masalah. Rukuk tak sempat nak follow, Allahu Akbar dah sampai dah, dia tak sempat nak follow, dia kena standby je. Je pelik gitu. Jadi Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, biasa tak ada masalah tu, pendek. Masalahnya ataupun berlaku perkara ni dekat nak sujud dengan nak bangun daripada bawah nak naik atas. Tu je yang biasanya. Okey, jadi sebelum kita masuk 23 ni, masalah 23 ni. Kata imam dia Allahu Akbar, dia masih gerak. Tak tally, tak tally. Masalah, memang masalah juga. Dia tak tally. Dua keadaan. Imam tak tally. Dia dah sampai tapi takbir intiqalat dia tak habis lagi. Ataupun dia tak ataupun takbir intiqalat dah habis tapi tak sampai-sampai lagi. Ada dua. Kalau sujud tu Allahu Akbar, dia gerak lagi. Ataupun dah sujud ni Akbar. Ada dua masalah. Tapi kalau sikit-sikit tu biasalah. Kadang-kadang nak tepat-tepat dahi kena lantai payah. Sikit 1 saat tu ataupun kurang tu biasa. Tapi kadang-kadang lama je. Iman Allah dah sujud ni, wa akbar dia tu dalam sujud. Itu satu masalah. Yang kedua, Allahu Akbar tak sampai lagi. Baru sampai. Masalah tu. Itu masalah imam. Tak patutlah jadi gitu. Saya selalu guna perkataan ni, fill in the blank. Ingat perkataan saya. Banyak kali dah sebut kat sini. Takbir intiqalat ni fill in the blank. Apa dia? Penuh ruang kosong.
Ketika nak sujud ke nak rukuk ke, kan dia ada ruang kosong. Kalau tak kata Allahu Akbar. Penuhi ruang kosong tadi dengan Allahu Akbar daripada gerak bar. Penuhi ruang kosong. Jangan tak penuh. Ataupun jangan terlebih-lebih pula. Dah sampai dah ada Allah lagi. Sama juga daripada bawah. Allah. Dah habis weh, cepatlah. Kenapa panjang lagi? Dia nak lagu dia tu. Bila dah macam ni dah nak macam ni dah dah boleh dah. Allahu dah boleh dah. Ni tidak Allahu akbar. Masalah tu. Tapi tu masalah imam. Kita nak bincang makmum dulu. Dari segi hukumnya makruh lah. Makruh. Kerana tak masuk dalam tempat dia. Sebab Allahu akbar adalah zikir perpindahan rukun. Intiqalat, zikir bila perpindahan rukun, maksudnya tengah berpindah, bukan dah pindah. Kalau zikir perpindahan rukun, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, bukan sami'allahu liman hamidah. Hamidah dia duduk dekat i'tidal. Sedangkan i'tidal zikir dia rabbana lakal hamd, bukan hamidah. Jadi tak dapat pahala tu. Sepatutnya sami'allahu liman hamidah. Dia sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah tu tak dapat pahala. Sebab bukan tempatnya. Macam nak sujud, sami'allahu liman hamidah sujud. Dapat ke? Tak dapat. Kenapa? Kan zikir juga, bukan tempat dia. Bukan tempat dia, tak dapat. Jadi kat situ masalah imam lah. Patutnya kena teli. Okey, bila imam buat masalah macam tu, jadi kat makmum masalah. Makmum nak ikut masa bila? Nak ikut perbuatan gerak imam ataupun nak ikut mulut imam? Contohnya daripada berdiri nak sujud, Allahu akbar, dah, tapi imam gerak lagi ni. Makmum yang nampak imam jangan dengar cakap dia. Maksud jangan gerak lagi. Jangan tu tak batal. Kita nak yang afdal tadi kan. Jangan gerak. Kita nampak dia sampai sujud baru kita gerak. Maknanya bukan guna apa yang keluar kat mulut dia. Sebab dia tak teli. Macam mana? Macam tu juga jika dia dah sampai, Allah dah sujud ni. Dia Allah dah sujud. Akbar tak payah dengar. Bila dah sampai di kepala dia, makmum yang nampak semua ikut aja. Yang tak nampak ikut perkataan. Nasib lah, tak boleh buat apa. Okay. Masalah dekat sini, kalau sujud tak apa, tak ada masalah sangat. Dalam benda kecil lah sujud. Kalau i'tidal masalah, makmum masbuk. Yang tu imam tangguh, tu dosa lah. Tu buat dosa, yang tadi tak dosa. Dari segi makruh gitu je, ni dosa. Sebab makmum, imam, okay, macam ni. Dah gerak ni. Sami'allahu liman hamidah. Makmum tadi macam ni. Masuk cepat-cepat. Makmum tak bunyi. Imam tengah rukuk, cepat. Dia pun Allah. Masa dia Allahu akbar, makmum ni Allahu akbar nak rukuk ni. Imam tengah rukuk. Dia Allahu akbar nak rukuk ni. Dia tak dengar imamnya sami'allahu liman hamidah. Tak dengar, dia pun pergi. Kan? Imam dah gerak. Tapi imam tak bunyi lagi. Padahal tak dapat rakaat tu. Makmum dia tak dapat. Dia kena dapat tamakninah dengan imam. Tapi dia tak tahu dia duduk belakang. Imam dah mula gerak. Dia pun sampai tu dapat satu saat, dapat tamakninah dia kata. Imam pun sami'ah kat sini. Sami'allahu liman hamidah. Tak teli kan? Makmum ni tak dapat. Dan dia sangka dia dapat. Dan maka dia tak tambah rakaat. Itu salah imam. Imam dosa. Imam tangguh. Tapi makmum tadi memang tak sah sembahyang. Sebab dia tak tambah rakaat sebab dia ingat sempat. Atas teli. Tapi kalau bukan i'tidal, sujud dan yang lain-lain, tak dosa lah. Tapi perbuatan tu tetap salah juga. Okey? Dia naik pergi dulu. Dia naik separuh kot. Separuh masa dah dekat-dekat tu baru dia sebut. Itu biasa dekat tanah Arab ke mana? Kat Mekah kot. Yang pertama dia buat macam tu ada alasan. Biasanya kat tempat-tempat besar, orang kat belakang tu macam-macam perangai. Jadi untuk menyelamatkan mereka, maka makmum tadi sanggup, imam tadi sanggup macam mana? Perbuatan tu makruh. Tapi imam buat juga bagi menyelamatkan sembahyang makmum kat belakang. Maka dia gerak, dia tak cakap
Allah, dia tak boleh. Dia pergi dulu, dah dekat-dekat bawah Allah, sami Allah, ataupun Allah, dia sujud daripada bawah, pergi dulu. Allahu Akbar. Makmum yang jenis dengar terus pergi, tak selamat. Sebab dah sampai. Makmum yang tunggu bar pun selamat. Kenapa buat macam tu? Kerana nak menyelamatkan makmum. Jadi sebenarnya bukan di sana je, dekat kat sini pun boleh buat. Kalau payah sangat makmum dah mengajar, tetap juga ikut follow makruh tu. Follow Allah. Macam mana imam ni? Sementara nak ajar apa, imam ni dia lambatkan takbir tadi. Sedangkan penuhkan ruang kosong, dia tak lambat kerana nak menyelamatkan makmum. Dia sanggup buat gitu. Jadi boleh ke? Boleh. Alasan dia nak selamatkan makmum dah macam mana? Makmum dia jenis kejar je. Dah pesan banyak kali dia main kejar. Dia pun kejar aku pergi dulu, aku tak cakap dulu. Bila sampai dah, sami Allah liman hamidah. Waktu baru makmum nak sujud, dia pergi dulu. Allahu Akbar. Sikit aja ke hujung. Kenapa buat macam ni? Sebab makmumnya pasal. Sebab tu sebenarnya dia ada lagi makmum dengan imam ni, dia ada lagi cerita lagi. Panjang Allahu Akbar, panjang sangat. Dia panjang pendek takbir, dia bergantung kepada panjang pendek nak perbuatan tu lah kan. Cuba nak buat pendek je. Jadi dia pun buat pendek juga. Dia buat pendek. Kalau sujud nak berdiri tu, sebab Allahu Akbar tu je yang dua. Kan? Jadi kalau dia nak bangun, dia akan jadi macam ni, dia sujud ni. Allahu Akbar. Kan? Dia sujud ni. Kata pendek. Jadi dia bangun, angkat kepala, Allahu Akbar. Gitu. Kalau dia berdiri, dia nak sujud ni, Allahu Akbar. Memang kita tengok pun dah pelik. Sebab dia kata Nabi buat gitu tu, sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, maksimum Allahu Akbar 7 alif, 14 harakat maksimum. Sunat bergantung kepada gerakan. Lagi jauh nak pergi, lambatlah sikit. Tapi maksimum 7 alif ataupun 14 harakat nak pergi tu. Jadi dia kata betul lah Allahu Akbar tu dua je, Allahu Akbar. Dia bukan Allahu Akbar, tu satu kan, Allahu Akbar. Dia kata Nabi buat gitu, mungkin boleh jadi follow lah. Cuma macam mana? Kita tengok pun macam mana nak sujud ni, Allahu Akbar, dia gerak lagi. Ada orang buat gitu. Kesian dengan makmum. Kalau macam Ramadan, dia tengok main sedap, tahu di main sedap. Kemudian kita nak dengar bacaan dia, kita baca, sama-sama baca. Oh, ni cerita lain pula. Oh, ingatkan cerita pasal tadi. Okey. Sama-sama baca. Dia dah baca sebab dia kalau ikut main sebab ada tak dia nak dengar bacaan. Okey, gini. Ni cerita lain pula. Makmum baca Fatihah bersama imam. Tak masuk kita 23. Tak masuk 23. Tak apa lagi, saya jawab terus 23. Makmum baca terus. Okey. Yang dimaksudkan dengan ada 3, yang mana makruh makmum yang serentak dengan imam tadi tu hanya fi'li. Rukun fi'li, rukun perbuatan. Rukun kauli tidak. Rukun kauli tidak, dengan maksud tidak apa, tak termasuk. Dengan maksud tidak dibenarkan, boleh makmum cepat daripada imam dari segi bacaan. Imam tak baca Fatihah, makmum dah baca. Kalau imam tak baca Fatihah, makmum dah baca pun boleh. Kalau imam tengah baca Fatihah, makmum follow lagi dah boleh. Itu satu. Tahiyat juga sama. Kenapa jadi makruh? Kerana kerana khilaf ulama yang mengatakan jika rukun qauli ni, Fatihah dengan tahiyat, rukun qauli, jika makmum baca dahulu
makmum baca dahulu sebelum imam baca ataupun serentak je ni, bila imam habis baca, makmum wajib ulang balik Fatihah dia. Ada ulama kata gitu. Ulama katakan kena makmum Fatihah ni baca habis dulu baru makmum baca. Kalau makmum baca sekali, habis je Fatihah tu, dia kena ulang sekali lagi. Tak dikira Fatihah dia. Okey. Mazhab Syafi'i tak gitu. Oleh kerana ada ulama yang mengatakan macam tu, maka sebagai meraihkan ulama tu, mazhab Syafi'i sunat baca selepas imam habis baca. Sebab tu jadi makruh. Soalan dia tadi, dia nak baca sekali. Nak baca sekali dengan imam. Imam baca dah baca. Kita jangan tengok ambil alasan dulu. Alasan tu buat alasan baru. Okey. Hukum asal pertama sah memang sah lah. Sebab yang dimaksudkan tadi rukun perbuatan, rukun perkataan, sah memang sah, selesai lah. Bila imam baca Fatihah, dia baca Fatihah. Yang diterima syarak ataupun yang dibenarkan untuk makmum baca Fatihah sekali dengan imam ataupun awal daripada imam tadi, hanya beberapa keadaan je. Antara keadaannya adalah kalau dia tunggu amin, amin baru baca, dia tak sempat nak baca Fatihah sebab imam cepat sangat, maka dia baca awal. Waktu tu tak makruh. Okey, terima. Ataupun bukan masalah imam, tadi masalah imam, ni masalah makmum pula. Dia sendiri baca lambat Fatihah, maka dia baca awal-awal sebab masalah dia macam gagap ke apa, pun tak ada masalah. Okey. Soalannya, boleh tak alasan dia tu kerana nak dengar imam baca surah? Adakah diterima tu? Tak diterima. Tak diterima dengan maksud tak sunat. Tidak sunat ataupun tak sama martabatnya dengan dia baca Fatihah awal atau sekali dengan imam, tujuannya nak dengar imam baca surah. Tidak. Sah tidak. Dia tak sama dengan kenapa baca awal. Kerana kalau aku baca lambat, memang tak sempat nanti imam dah rukuk. Sebab bila imam rukuk, makmum tak rukuk kerana nak habiskan Fatihah, dengan sengaja hukum makruh. Jadi nak elak sengaja tu, nak elak makruh tadi, dia baca awal. Tapi kalau dengan alasan nak dengar imam baca surah, imam pula jemput jenis macam sedap-sedap tu, jemput, jadi dia baca awal, maka kat situ tak ada hukum makruh kalau tak dengar imam tak baca surah, tak ada makruh. Jadi kerana itulah tak boleh. Bukan tak boleh, tak termasuk dalam perkara yang disunatkan untuk baca awal. Tak sama macam baca awal kerana imam laju, baca awal kerana dia sendiri lambat, takut tak sempat. Sebab dengan macam tu, imam dah rukuk, dia tak rukuk nak habiskan Fatihah, kat situ ada makruh kalau sengaja. Tapi dia tak makruh sebab dia ada masalah. Jadi dengar surah tak termasuk. Tak. Jadi sebab tu mazhab Syafi'i, dia tunggu tu lama sikit. Makmum tadi, imam tadi tunggu lama sikit. Dia agak-agak imam dah siratal ladzi tu baru dia bismillah. Jadi kat situ selesai lah. Tapi imam baca terus pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi apakah makruh tadi? Maksud makruh tadi, maksud makruh tadi, ini yang 23 saya jawab sebab kita tak masuk kan 23. Hilang. Ni. Dan di antara, saya lompat 23 tengah-tengah. Dan di antaranya makruh dan luput pahala jemaah. Tu jawapannya. Yang kata apa maksud makruh tadi? Luput pahala jemaah. Kan saya kata nanti kita jawab soalan 23 kan. Luput pahala jemaah tu ada tulis, iaitu serentak dengan perbuatan imam. Tu jawapannya. Jadi kalau makmum yang imam tak sampai lagi, dia dah pergi tanpa ada alasan yang munasabah, okey, yang diterima syarak, maka tu luput ia pahala jemaah. Maksudnya 27 tak dapat satu. Berat tu. Tu masalah 23. Berat. Berat. Pendapat yang kedua, pendapat dhaif, mengatakan luput pahala itu saja. Kalau dia tak ikut ketika nak sujud, pahala ikutan ketika sujud tu je tak ada. Bukan pahala jemaah. Dapat 27, mungkin dapat 26 ke 25 ke. Sebab dia tinggal satu je. Imam tak sampai lagi kepala ke lantai, dia dah gerak. Maka dia tak dapat pahala tu. Pahala ketika nak sujud tu saja. Yang lain dapat 27 dapat, ataupun 26 25 dapat. Itu pendapat yang kedua, pendapat dhaif. Pendapat yang muktamad ni di antaranya makruh dan luput ia pahala jemaah. Iaitu macam mana tu? Tak dapat terus.
Dapat satu je walaupun sembahyang jemaah. Musawaqah, serentak dengan perbuatan imam. Berat, memang berat. Memang berat. Ya. Ya, ya. Ah. Hmm. 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 Oh, semua macam tu. Iyalah, pada pendapat yang kedua tadi tu yang sebut tu, ya. Hmm? Semua dapat macam dia. Ya, ya. Memang ada gitu. Ya, betul. Ya, betul. Memang pun. Kat sini kita pernah cerita kat sini. Pahala kita dapat ni bukan, kadang-kadang bukan pahala kita yang dapat banyak-banyak ni. Dalam ramai-ramai tu ada mananya wali yang tidak dikenali lah kan. Dia sembahyang maksimum lah, dengan khusyuk, dengan apa, full markah penuh. Kita dapat macam ni semua sama. Sebab tu lagi ramai jemaah tu lagi afdal. Kalau sini ramai, sana lagi ramai. Masjid yang dekat-dekat sama kan, lagi afdal sembahyang ramai. Kenapa pula? Kata masjid sama masjid, kerana lagi ramai, berkemungkinan untuk ada seorang dua yang maksimum tu, yang dapat penuh tu, markah penuh. Kerana dengan dia dapat, semua dapat. Ya, betul lah. Cuma dia nak kiaskan, kalau kata semua je, semua buat gitu, Allah, teruk jemaah semua buat gitu boleh jadi lah. Okey, 20 tu 23 akan datang. Berapa maksimum masa apa? Oh, i'tidal. Ada. Bagus kan soalan tu. Tapi tak ada kena-mena yang cerita-cerita kan. Maksimum i'tidal. Bagus. Maksimum i'tidal adalah bacaan Fatihah yang pertengahan. Lebih kurang lah 25 saat. Itu jangan lebih pada 25 saat. Itu maksimum i'tidal. Jika lebih batal sembahyang, sebab dia adalah rukun pendek. Jadi sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd, baca doa apa yang ada, pastikan jangan lebih panjang masa daripada masa. Kalau baca Fatihah cukup ngam-ngam, waladhdallin boleh dekat i'tidal tadi, maka waktu tu batal sembahyang dia. Sebab maksimum i'tidal dan duduk di antara dua sujud. I'tidal dan duduk di antara dua sujud adalah rukun pendek. Bila rukun pendek, dia tak boleh buat panjang. Okey, jadi sebab tu kadar dia. Kalau tahiyat, kalau duduk di antara dua sujud, rukun pendek, maksimum dia bacaan tahiyat. Kalau muat tahiyat, kita nak ambil masa je. Muat tahiyat dalam tu, dia Rabbik fili warhamni, dia baca macam-macam doa lagi, panjang lagi. Pastikan kalau baca tahiyat tak sempat habis tahiyat, dia dah sujud. Kalau sempat baca tahiyat, kalau masa ketika duduk yang antara sujud, batal sembahyang. Memanjangkan rukun pendek dia panggil. Jadi kalau i'tidal, jangan lebih daripada Fatihah. Kalau baca Fatihah sempat tak? Kalau sempatlah, ngam-ngam aja, batal sembahyang. Kerana dia panggil memanjangkan rukun pendek. Tapi kalau i'tidal, kalau qiyam berdiri, tak ada maksimum. Rukuk tak ada maksimum. Sujud tak ada maksimum. Duduk tahiyat tak ada maksimum. Tak ada maksimum. Duduklah, nak duduk tahiyat akhir 2 jam, duduklah. Berdiri qiyam 2 jam, duduklah. Rukuk nak 2 jam kalau mampu. Sujud nak 2 jam, silakan. Tapi i'tidal, duduk atau sujud, tak boleh lebih daripada bacaan Fatihah kalau i'tidal. Kalau duduk di antara dua sujud, tak boleh lebih daripada bacaan tahiyat sampai asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad tu dah kira selawat kat situ. Lebih kurang 10 saat ada kot. Duduk di antara dua sujud tak boleh lebih 10 saat. Kiralah balik berapa saat tu. I'tidal bacaan Fatihah lebih kurang 20 beberapa saat. Kecuali ada kecuali lagi. Banyak pula. Kecuali jika rakaat terakhir, i'tidal rakaat terakhir yang dia baca kunut kat situ, sama ada kunut subuh atau kunut nazilah, yang tu lebih pada Fatihah boleh. Itu je.
apa dia? Kecuali i'tidal rakaat terakhir pada mana-mana sembahyang. Jika nak baca kunut nazilah kat situ, dan kunut nazilah tu panjang, kadang-kadang kan panjang kan, lebih panjang daripada bacaan Fatihah. Kalau baca Fatihah lebih tu, maka itu tak ada masalah. Ataupun kunut subuh, kunut subuh yang ditambah lagi, yang mana dia berada di rakaat yang terakhir, i'tidal dia boleh lebih pada bacaan Fatihah. Ada kecuali. Okey, 23 kita sudah dengan tasbih kafarah dan subhanallah.